Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah dan la. Janganlah taj'alu, daripada akar kata ja'ala, kita dah banyak kali belajar. Ja'alu menjadikan atau membuat. Jadi maksud ini taj'alu, kamu janganlah menjadikan atau membuatkan Allah Allah urdatan. Urdah, urdah ini maksudnya kita melakukan sesuatu dan kita mengenakan sasaran. Orang lain yang menjadi sasaran. Itu maksudnya urdah. Urdah juga boleh bermakna kita ingin melakukan sesuatu dan kita membuatkan ada satu sebab supaya benda itu terjadi. Contohnya dalam bahasa Arab, kalau dia kata dia nak pergi bermusafir, kebetulan nak pergi bermusafir, ada unta. Jadi maksudnya di sini, dalam dia bermusafir itu, unta itu menyebabkan dia menjadi mudah untuk melakukan perjalanan. Mudah bagi dia untuk melakukan musafir. Setelah ada unta itu, dia katakan urdah tadi. Tapi di sini nafi, la, janganlah. Okey. Li, bagi. Aiman, aiman ini dari yamin. Ini jamak aiman, ini jamak daripada yamin. Yamin maksudnya bahagian kanan. Yamin juga boleh bermaksud sumpah. Yamin juga boleh bermaksud berkat. Yamin juga boleh bermaksud apa lagi? Doa pun. Itu maksudnya yamin. Kum, kamu. An, untuk. Tabarru. Dia pada kata birra. Birra maksudnya kebaikan. Tabarru, kamu melakukan kebaikan. Wah dan tattaqu. Ini daripada takwa. Jadi maksudnya tattaqu, kamu menjadi yang bertakwa. Wah dan tuslihu, daripada salaha, islah, tuslihu, kamu melakukan kebaikan. Baina, di kalangan atau di antara. Annas, manusia. Di antara manusia atau di kalangan manusia. Wah dan Allah sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Jadi terjemahannya yang mudah, wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Maksudnya janganlah kamu menjadikan Allah Ta'ala itu sebagai sasaran bagi sumpah-sumpah kamu. Antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, untuk melakukan kebaikan dan untuk bertakwa dan untuk mengadakan islah di kalangan manusia. Wallahu sami'un alim, dan Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha mengetahui. Jadi maksud ayat di sini adalah janganlah kita menjadikan Allah Ta'ala itu halangan untuk kita melakukan kebaikan. Itu dia katakan wala taj'alullahu urdatan liaimanikum. Janganlah kamu jadikan Allah Taala sebagai sasaran atau rintangan dalam sumpah-sumpah kamu. Jadi ada orang, maksudnya di sini ada orang dia nak dia kata, bila nak buat kebaikan, dia kata aku dah bersumpah, aku tak nak buat perkara ni lagi. Padahal benda tu baik, tapi kerana dia dah bersumpah, dia mencari alasan supaya dia tidak melakukannya. Ini yang dimaksudkan dia dah bersumpah. Dengan alasan kerana dia dah bersumpah, dia tak boleh melakukan kebaikan. Sebagai contoh, kan ada orang datang mungkin nak meminjam duit. Tapi dia dah kata,
aku dah bersumpah, aku tak akan beri pinjam kepada siapa-siapa pun. Dengan nama Allah aku dah bersumpah, aku tak akan bagi pinjam pada siapa-siapa pun. Tetapi sebenarnya mungkin kali ini yang ingin meminjam orang yang betul-betul dalam kesusahan, orang yang betul dalam keperluan atau orang yang sedang sakit atau memang perkara yang genuine kita boleh kita katakan. Tetapi kerana dia tak nak membantu, dia kata dia dah bersumpah dengan nama Allah Ta'ala tak nak bagi siapa-siapa pinjam duit lagi dah. Pasal sebelum ni dah kena macam-macam. Tapi di sini Allah Ta'ala kata janganlah dengan kamu menjadikan Allah Ta'ala sebagai sasaran untuk kamu melakukan kebaikan. Ini sebagai salah satu contoh. Tapi sebenarnya banyak lagi yang bukan itu saja disebutkan di sini antabarru untuk kamu melakukan kebaikan kan, atau melakukan keelokan dan untuk kamu menjadi yang bertakwa atau untuk membuatkan kamu mengadakan islah di kalangan manusia. Jadi dalam banyak hal kan tadi saya dah sebutkan satu contoh dia tak nak bagi pinjam ataupun dia dah rasa mungkin dia dah berdosa, dia dah bersumpah, dia kata aku tak boleh jadi baik lagi. Dan aku tak nak buat kebaikan lagi, aku nak jadi jahat terus. Jadi itu pun Allah Ta'ala larang kita membuatkan perkara itu. Jangan gunakan nama Allah untuk menghalang diri kita daripada melakukan kebaikan. Inilah ayat yang cuba disampaikan di sini. Cuba kita lihat ayat tafsiran di dalam sini dalam bahasa Indonesia ni 273. Cuba kita sama-sama baca. Kata urdah berarti sasaran atau rintangan. Sungguh merupakan satu perbuatan fisik kalau orang berani mempergunakan nama Allah, sumber segala kebaikan untuk menjauhkan diri dari kebajikan, daripada melakukan kebaikan. Pula merupakan satu pencemaran besar terhadap kesucian nama Allah, bila mana nama Allah dipakai sebagai sasaran atau bulan-bulanan untuk sumpah-sumpah fasik atau yang tanpa tujuan. Ini maksudnya. Kita dilarang menggunakan nama Allah untuk tidak mahu melakukan kebaikan. Ada. Macam saya cakapkan tadi, ada orang mungkin kita di tengah jalan. Tiba-tiba ada orang dalam kesusahan. Tapi kita tidak mahu bantu dia. Kita kata aku dah janji, aku dengan Allah, aku nak duit ni, aku nak guna untuk belajar. Dia tak nak bantu orang tu. Padahal mungkin orang tu minta sedikit saja untuk tambang dia balik ke rumah. Tapi dia kata aku dah sumpah duit ni aku nak simpan untuk pelajaran aku. Jadi ini yang dimasukkan di sini. Wallahu sami'un alim, dan Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi apapun yang dikatakan sini tadi kebaikan tadi. Kan ada pun kebaikan kita lakukan itu memang kita akan kadang-kadang menghadapi kesukaran, kepayahan. Kan ada cubaan, ada orang dengki dengan kita. Jadi untuk itu di sini dikatakan wallahu samiun, Allah Taala Maha mendengar, maksudnya kita diajar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan membuka jalan kepada kita. Allah Taala akan membukakan jalan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Memang kadang-kadang kita tak nampak jalan-jalan itu. Tapi dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita boleh menjalankan kebaikan-kebaikan ini tadi. Untuk buat baik, untuk menjadi takwa, untuk mengadakan islah di kalangan manusia. Ini semua kita boleh lakukan dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala Maha mengetahui niat kita tadi untuk melakukan kebaikan. Walaupun banyak cubaan, banyak rintangan, banyak orang yang cemburu. Jadi kita berdoa supaya kita diberikan kekuatan, kesabaran dan keikhlasan untuk terus melakukan kebaikan. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, Alim, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu nanti, Allah Ta'ala akan terus bukakan jalan. Dan kebaikan yang kita mulakan itu hanya satu langkah yang pertama. Dan kalau kita jujur, kita ikhlas,
kita bersemangat lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala yang Maha mengetahui, Allah Taala akan bukakan lagi pintu-pintu kebaikan yang lain. Ini banyak contoh. Contohnya kalau orang itu sebelum ni dia tak solat, kemudian dia mula mendirikan solat. Dan mula mendirikan solat, dia mula pergi ke masjid. Allah Ta'ala buka lagi, dah pergi ke masjid, dia berjumpa, bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, bergaul dengan imam-imam. Kemudian bila dah bergaul dengan orang-orang di masjid, mula dia akan dapatkan tugas, atau duty dia dapat lakukan di masjid, jadi pembersih apa. Kemudian lama-lama Allah Ta'ala akan buka lagi untuk dia terus melakukan kebaikan. Sebab tu dia katakan, Wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha mengetahui. Okey. Saya rasa kalau ada yang nak tanyakan lagi, nanti selepas ini masih boleh lagi. Masih banyak lagi ruang untuk kita kembangkan lagi ayat ini. Kita beralih kepada ayat yang seterusnya. La, janganlah yu'akhizu. Kita dah belajar sebelum ni. Akhaza maknanya memegang. Yu'akhizu, kamu memegang, atau mengambil. Kum, kamu. Allah, dengan nama Allah. Bi, dengan lagwi. Lagwi ini maksudnya perkara yang sia-sia atau perkara-perkara yang tidak berfaedah. Fi, dalam. Aiman, sama tadi kita dah belajar di atas. Aiman ini adalah jamak daripada yamin. Yamin itu maksudnya bahagian kanan, ataupun sumpah, ataupun berkat, ataupun doa juga. Aimanakum, sumpah-sumpah kamu. Wa, dan lakin, tetapi yu'akhizu, dia akan memegang atau mengambil kamu, bima, dengan apa-apa kasabat. Kasabat ini daripada kasabah. Kasabah tu maksudnya kita mengumpulkan. Tak kira lah sama ada perkara baik ke atau perkara buruk ke. Dia satu-satu kita kumpulkan menjadi banyak sampailah kita menjadi kebiasaan. Atau yang benda yang sering kita lakukan. Kulub, hati atau jantung. Kulubukum, hati-hati kamu. Wa, dan Allah Ta'ala, Allah, Ghafur, Maha Pengampun, Halim, Maha Penyantun. Okey? Baiklah, kita lihat terjemahannya yang mudah. La yu'akhizukumullah bil-laghwi fi aimanikum. Allah Ta'ala tidak mengambil atau tidak memegang kamu berdasarkan sumpah-sumpah kamu yang sia-sia tadi. Yang tidak, sumpah-sumpah yang tidak ada makna, yang tidak ada faedah. Walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Tetapi dia memegang kamu atau mengambil kamu atau mendapatkan kamu dengan apa-apa yang kamu kumpulkan. Kamu kumpulkan dari hati kamu. Wallahu ghafurun halim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi maksud di sini kita masih lagi mengenai sumpah tadi. Allah Ta'ala tidak akan mengambil sumpah-sumpah yang lagu, yang sia-sia. Maksudnya ada di sini ada 3 jenis sumpah. Satu sumpah yang orang selalu apa-apa pun dia bercakap, dia suka sumpah. Apa pun dia cakap, dia suka bersumpah. Memang ada kebiasaan dia suka melakukan sumpah. Demi Allah atau wallahi aku buat ni, macam-macam. Kedua jenis sumpah ini, yang lagu ini, yang sumpah yang sia-sia dimasukkan di sini tadi. Ada 3 Tadi saya dah jelaskan satu. Yang kedua, iaitu sumpah yang dia yakin. Dia
berada di situ atau boleh melakukannya, tapi sebenarnya dia salah. Dia tak boleh melakukannya atau dia bukan berada di situ. Sebagai contoh, orang tu dia bersumpah bila orang bertanya kamu di mana, dia kata sumpah aku ada di sini saja, aku tak akan ke mana. Dari pendapat dia, dia yakin. Tapi masa berlalu, mungkin saja ada sebab lain dia perlu bergerak dari situ atau perlu pindah dari situ dan dia tidak berada di situ. Itu jenis yang kedua. Dia yakin tapi dia salah. Yang ketiga, jenis sumpah ini iaitu mereka yang bila dalam keadaan marah, hilang dia punya pertimbangan lalu dia bersumpah. Sebagai contoh macam dalam kehidupan suami isteri, kan, apabila dah terlampau marah, terus saja dia cakap aku talakkan kau. Ini pun termasuk dalam sumpah-sumpah yang laru, kan, yang sia-sia tadi. Tidak boleh diguna pakai. Jadi Allah Ta'ala tak akan mengambil atau tidak akan menuntut sumpah-sumpah yang seperti ini yang saya jelaskan tiga tadi. Walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah Ta'ala akan menuntut kamu atau mengambil kamu atau memegang kamu berdasarkan apa yang kamu buat berdasarkan daripada hati kamu. Maksudnya dalam keadaan yang jelas, tenang, faham, kita bersumpah, barulah Allah Ta'ala akan menuntut kita dari situ. Jadi apa pun kebaikan yang kita nak lakukan, contohnya lah, dia bersumpah dengan nama Allah bahawa dia akan meninggalkan keburukan-keburukan dengan keadaan yang sedar setelah melihat keadaan dan memahami kan, antara baik dan buruk. Kemudian dia bersumpah untuk meninggalkan segala keburukan dan untuk melakukan kebaikan. Jadi Allah Ta'ala akan memegang, akan memahami, akan memegang atau menuntut atau membantu orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sedar. Tak kiralah sama ada perkara baik ataupun perkara buruk, kalau kita bersumpah dengan keadaan yang sedar, Allah Ta'ala akan menuntut kita. Sama ada dia akan memberi balasan kepada kita atau dia akan memberikan ganjaran kepada kita. Jadi kalau kita dah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sedar, ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menuntut kita. Tapi berbeza kalau kita ada niat, kan? Contohnya kalau kita ada niat untuk melakukan kebaikan, niat itu saja kita dah dapatkan pahala. Tapi kalau niat itu kita lakukan, tadi kita niat saja boleh mendapatkan satu pahala, apabila kita melakukannya kita boleh dapatkan 7 kali ganda sampai ke 70,000 kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kalau kita niat untuk membuat keburukan, niat itu saja kita tak dapat membuat keburukan. Tapi kalau kita melakukannya, kita mendapat satu saja dosa dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala, kan, kalau kita contohnya lagi, kalau kita dah bersumpah, kita tak tahulah mungkin kerana dengki ke, kerana sombong ke kepada saudara kita, kerana cemburu ke, kita kata kita bersumpah, kan, kita akan rosakkan dia, kita akan aniayakan dia, kita akan hancurkan dia. Macam-macam lah niat-niat yang macam-macam niat-niat yang apa tu, atau sumpah-sumpah yang dia dah bersumpah nak melakukan keburukan tadi. Tetapi kalau dia cepat sedar, kan, walaupun dia dah bersumpah tadi, dah nekat tadi untuk balas dendam ke, dia dah bersumpah untuk melakukan kejahatan untuk membalas dendam, tetapi dia melawan. Dia berfikir balik, dia melawan, dia tidak mahu melakukan perkara itu. Dia tahan. Dia cuba kikis niat-niat yang buruk tadi, dia keluarkan. Satu sikit-sikit dia kikis, tak mau. Dia fikir panjang. Kan? Nanti macam-macam dia fikir. Nanti kalau aku bunuh dia, nanti bagaimana anak isteri dia? Kalau nanti orang dapat tahu, aku ditangkap, mendapat malu.
akan dipenjarakan dan sebagainya. Jadi walaupun dia dah bersumpah untuk membalas dendam atau untuk membuat keburukan, tapi kalau dia menahan, berusaha untuk meninggalkan keburukan itu daripada dilakukannya. Di sini pun menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, orang yang menahan kemarahan dia itu atau sumpah dia untuk melakukan keburukan tadi, dia akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia telah berusaha untuk menghalang dirinya daripada melakukan dosa. Dan apabila dia berjaya menghalang dirinya daripada melakukan dosa, maka kemudian Allah Ta'ala akan menunjukkan padanya jalan-jalan kebaikan. Jadi ini samalah tadi. Dalam keadaan yang sedar, Allah Ta'ala akan menuntut kita, akan memegang kita. Sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Maka itu, di sini Allah Ta'ala sebut, Wallahu ghafurun halim. Allah Ta'ala itu maha pengampun. Tadi saya dah sampaikan bahawa dia dah niat untuk membalas dendam atau membuat keburukan. Dah bersumpah untuk membuat keburukan. Tapi sekiranya dia sedar, sekiranya dia menahan tadi kemarahan tadi atau niat untuk balas dendam tadi, Allah Ta'ala maha pengampun. Allah Ta'ala akan menutupi kelemahan-kelemahannya. Allah Ta'ala akan mengalirkan kebaikan-kebaikan dalam dirinya supaya dia tidak melakukan keburukan. Sebab tu disambung lagi. Halim. Allah Ta'ala tu maha penyantun. Apabila dia berjaya menahan diri dia daripada melakukan keburukan, maka Allah Ta'ala akan membuatkan hatinya menjadi lembut. Halim ini maksudnya, Halim maksud sabar punya, Halim juga maksudnya dia melahan diri apabila keadaan sangat marah. Itu pun bermaksud Halim. Jadi sebab tu dikatakan Wallahu ghafurun halim. Allah Ta'ala maha pengampun dan maha penyantun. Dan kalau betul orang-orang itu memelihara dirinya daripada melakukan keburukan, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya atau menutupi kelemahan-kelemahannya. Lalu Allah SWT mengurniakan kebaikan mengalir dalam dirinya untuk menjadi yang penyantun. Jadi dengan niat tadi untuk melakukan keburukan, dia akan berubah mungkin menjadi kebaikan. Apabila dia berjumpa dengan orang yang dia marah tadi atau yang dia tak suka tadi, mungkin cara layanannya itu pun akan berubah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan padanya sifat yang halim. Jadi ayat ini Allah Ta'ala tidak suka. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala tidak suka kalau kita bersumpah yang main-main atau sia-sia atau bersumpah untuk melakukan keburukan. Allah SWT tidak menyukai orang yang mengadakan sumpah-sumpah yang mainan, tapi Allah SWT suka kalau orang yang bersumpah untuk melakukan kebaikan. Jadi di sini soalannya adalah Allah SWT dalam Islam kita boleh bersumpah. Tapi dalam perkara-perkara yang benar. Janganlah kita mengambil sumpah dalam perkara-perkara yang rosak atau perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa atau sumpah-sumpah yang boleh membawa kepada fitnah. Ini yang Allah SWT larang di dalam ayat ini. Tapi untuk kebaikan, silakan. Tapi untuk mengadakan kerosakan di muka bumi ini, janganlah kita mengambil sumpah-sumpah yang seperti itu. Contohnya, seorang orang yang membuat fitnah, dia bersumpah. Kata aku nampak orang tu, padahal dia tak nampak pun. Orang tu melakukan, tapi dia bersumpah, dia kata dalam ini kan dah satu sumpah palsu, menfitnah orang. Jadi ini Allah SWT tidak suka orang-orang yang mengadakan sumpah-sumpah palsu ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup untuk hari ini. Dua ayat ni sebenarnya saya dah siapkan ayat yang sini 227 ni. Tetapi kerana kalau saya masuk di sini pun akan panjang, kemudian dia akan berkaitan dengan ayat yang seterusnya. Jadi saya tinggalkan ayat ini untuk pelajaran pada minggu hadapan.
untuk hari ini, untuk kelas kita pada hari ini, ya, ini saja dahulu. Semoga Allah SWT yang sebaik-baik memberi taufik dan hidayah berkat dalam pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.